Farmasi. Selain seorang pelajar, saya juga merupakan ejen Zarzu. Okay, siapa yang nak beli Zarzu boleh PM saya kita. Okay. Okay, bab kata patah, tak kenal maka tak cinta. Jadi afdalnya untuk kita kenal ahli panel kita terlebih dahulu. Okey, ahli panel kita yang pertama diberi nama Muhammad Syukri bin Jauhari. Beliau merupakan seorang ejen zikir pilo. Okey, Abang Syukri ni, Abang Syukri boleh tak abang kenalkan diri abang dan ceritakan sedikit pengalaman abang dalam berbisnes? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Okay, nama diberi Muhammad Syukri bin Jauhari. Muhammad Syukri bin Jauhari. Abang Syuk, kuat sikit. Tak berapa dengar. Okay, maafkan saya. Okay, nama diberi Muhammad Syukri bin Jauhari. Asal Batu Pahat, Johor. Dan sekarang berada di tahun akhir bidang perubatan. Okay. Kalau nak cerita serba sedikit mengenai pengalaman berbisnes, kita ambil kalau briefly daripada sekolah dulu, abang pernah jual air kotak, pernah jual jajan, dan kalau masa di dalam UAE sendiri, bisnes yang pernah abang buat adalah first menjual NZ Crunchies dan pernah repair barang lah. So basically kita ambil bisnes dan kata repair barang orang tu, lepas ambil duit sikit kira upah. Okay, dan currently abang bertindak sebagai salah seorang ejen zikir pilo by Baby PN. Okay. Ni macam ni kan contoh dia. Okay, dan abang telah berada dengan zikir pilo ni selama 6 bulan. Okay, rasanya setakat tu saja. Okay, Nadia. Okay, terima kasih Abang Syukri. Okey, baiklah. Kita akan teruskan dengan panel kedua kita. Nama beliau ialah Nur Najiha binti Muhammad Fazali. Beliau merupakan pengasas Odens dekat Mahalah Fatimah. Korang mesti selalu makan sebelum ni. InsyaAllah lepas paling sedap. Kan, sedap. Saya pun suka. Kalau dah habis PKP, insyaAllah kita akan makan balik. Okay, tanpa membuang masa, silakan Kak Najiha untuk memperkenalkan diri dan ceritakan sedikit tentang bisnes akak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Dengar Kak. Dengar. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama diberi Nur Najiha binti Muhammad Fazali. Boleh panggil Najiha ke Jiha. 4 year CTS. Sekarang tengah intern. Lepas tu bisnes yang pernah buat, dulu masa degree pernah buat Grab, pernah buat insurans, pernah buat unit trust, pernah supply chocolate cake, macam adalah sikit-sikit lagi, tudung. Situ je lah. Tu je. Okay, terima kasih Kak Najiha. Okay, kita pergi terus ke panel ketiga kita. Nama beliau ialah Idris bin Hud. Beliau merupakan ejen Iman Bookshop. Okay, beliau, Idris boleh tak memperkenalkan diri dan cerita sedikit pengalaman dalam berbisnes? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar Boleh. Moderator? Alright. Okay, nama Idris bin Hud, pelajar tahun 1 Bioteknologi, kuliah Sains. Kalau nak cerita pengalaman, dulu time sekolah menengah masuk asrama. So kalau kat asrama tu bisnes main laku, bisnes Maggi kan. So itulah yang kita buat. Okay, lepas tu bila dah jadi harian, ada jual-jual roti john. Lepas tu bila dah masuk antara SPM dengan nak masuk asasi tu, tak adalah, dia jadi cashier lah. Jadi cashier. Lepas tu sekarang ni dengan Iman Bookshop, dengan jadi tutor untuk budak SPM. So jelah pengalaman bisnes. Kita bisnes produk dengan servis. Gitu. Okay, terima kasih Idris. Okay, kembali kita pada tajuk kita pada malam ini. Nak berbisnes sambil belajar, okey ke? Okay, jadi dalam perbincangan kita pada malam ini, kita akan merungkai perlu ke berbisnes sambil belajar ni? Kalau ada cabaran ketika berbisnes sambil belajar, bagaimana cara kita nak atasi dia?
dan juga sedikit tips untuk berbisnes ni. Semua persoalan ni akan dijawab oleh ahli panel kita sebentar lagi. So semua stay tune and stay focus, okay? Okay, sekarang ni kita dapat lihat seperti menjadi trend seorang pelajar tu dia berbisnes. Tak kisahlah dia jadi dropship ke, dia jual barang ke, dia jual agent ke, apa-apalah. Okay, saya nak tanya dekat panel pertama kita iaitu Abang Syukri. Bagi abang lah, bisnes ni dianggap satu keperluan ataupun hanya sekadar kemahuan pelajar untuk mencari duit poket lebih? Boleh tak abang ulas dengan lebih terperinci tentang perkara ini? Okay, bismillahirrahmanirrahim. So persoalan dia adalah bisnes satu keperluan atau kemahuan seseorang untuk mencari side income. Okay, so bagi abang personally, bisnes ni adalah satu kemahuan. Sebab apa? Sebab tak semua orang boleh berbisnes. Ini berdasarkan apa yang abang berjumpa sekali dengan orang kata apa, kita punya lecturer tu semua. Kita nampak dari segi mereka ada personality yang orang kata apa, menarik. Ada personality yang kalau buatkan orang tertarik. Ada personality yang kata menyebabkan orang selesa dengan dia. Tapi abang pernah approach dan abang tanya, kenapa doktor tak nak try buat bisnes? Sebab dia kata, oh bukan bidang saya. So nak tekankan kat sini bahawa not everyone can do business. So nak kata antara keperluan atau kemahuan, dia more like kepada kemahuan lah. Okay. Dan one thing about business is that dari dalam business ni adalah kita kena datang, orang kata apa, perasaan untuk bisnes tu daripada dalam diri kita sendiri. Sebab otherwise kita akan buat dia halfway. Jadi untuk menjawab persoalan, bisnes satu keperluan atau kemahuan, abang kata dalam kes ni ia adalah satu kemahuan. Itu saja daripada abang. Okey, terima kasih abang. Mantap betul penjelasan abang. Kiranya bagi abang ni seseorang tu dia nak berbisnes ni sebab kemahuan dia kan. Saya setuju juga dengan pendapat abang. Okey, baiklah. Seperti yang kita tahu lah kan, kalau cakap asal bisnes ni, banyak bisnes yang kita boleh buat. Contohnya nak jual skincare ke, baju ke, makanan ke, produk kesihatan ke, tudung ke, apa-apa bisnes kita boleh buat kan sekarang ni. Okey, saya nak tanya kat panel kita yang kedua, Kak Jiha, boleh tak akak jelaskan bisnes apa yang sesuai untuk pelajar? Kiranya bisnes apa yang sesuai nak buat kalau kita tengah study? Oh, okey, boleh. Okey, terima kasih Saudara Nadia. Okey, bisnes apa yang sesuai pendapat akak lah. Okey, first kali nak cakap lah betul lah apa Abang Syed cakap. Bisnes tu, it's come from passion. Dia kena ada passion, insyaAllah dia macam mudah lah. Dia tak jadi halfway. Tapi no matter what, kita boleh sepupuk lah minat tu. Sebab nowadays kan, keperluan nowadays. Lepas tu, okey dari segi bisnes apa boleh buat, akak ada, masa PKP tu ada join some talk kan. Ada join some talk yang dia ada daripada seorang ni, dia talk memang berbayar lah tapi dia share apa yang bisnes boleh buat. So akak boleh share lah kat sini. Actually ada dua speaker yang akak dengar. Dua cerita yang akak share. Satu daripada Ustaz Hakim. Ustaz Hakim ni dia seorang jutawan Muslim yang dermawan. Yang seorang lagi ni, kalau korang mesti dengar ni, dia famous dekat TikTok. Nama dia Hamzah Zairil. Okay, so akak nak cerita dulu lah pasal Hamzah Zairil ni. Okay, apa yang dia buat, dia dalam masa 3 bulan dia untung 19k. Okay, apa yang dia buat adalah dia buat hanya ni je. Dia buat baju design sendiri. Lepas tu dia pergi door by door. Dan dia viralkan kat TikTok. So dia dapat order 500 purchase 500 helai baju. So daripada itulah dia boleh dapat 19k punya untung. So tapi sebelum tu dia dah cerita lah, sebelum tu dia start dengan dadah apa semua tu. So nak katanya bisnes dekat universiti ni boleh buat. Macam Hamzah ni dia memang cuba search lah kat TikTok kan. Ni pun kawan
kawan akak yang share. So dia memang tentang Amzal ni lah. So maksudnya bisnes dekat universiti ni boleh buat. Cuma kena kreatif sikit lah. Okay, so daripada Ustaz Hakim pula, ni talk yang Kak P yang berbanyak dia share, apa yang kita boleh buat adalah contohnya dia kata kita boleh yang buat bisnes, aku tak kisahlah bisnes apa, tapi cara marketing dia macam ni. Contohnya kita buat bisnes burger, doesn't mean yang kita yang kena buat bisnes burger tu. Okay, kalau kita nak ambil bisnes burger, kita cari supplier mana-mana yang murah, nak buat bisnes burger, lepas tu kita ambil untung 50%. Cara dia ni, dia tak perlukan modal. Cara dia, kita kena cari dulu buat pre-order. Pre-order siapa nak burger, contohnya burger tu special sikit lah daripada burger yang kat bawah, FZ. Contoh lah. So dia ambil order, lepas tu contohnya satu hari dia dapat 100 burger. So 100 darab dengan 50% dia dah dapat sehari RM50. So yang tu one of the business yang boleh buat lah. So yang Ustaz Hakim tu cerita. Lepas tu dia kata boleh juga jadi agent atau dropship. Lepas tu, okay, yang boleh juga buat jual air mineral. Lepas tu boleh juga jadi tutor. Lepas tu boleh juga buat printing service. Okay, lepas tu akan nak share sikit lah. Akan nak share sikit. Satu marketing yang akak rasa macam agak menarik lah untuk dipraktikkan masa universiti. Bisnes dia macam ni. Dia sama je macam cerita Amzal tadi, di mana dia buat produk sendiri, tapi bukan dia yang buat, dia pergi ambil daripada orang. Dia cari supplier yang murah. Dia dah cari supplier yang murah, dia buat marketing sendiri. Dia cari cara dia boleh buat macam ni. Kita boleh, macam akak pernah buat kek coklat. Akak ambil supplier murah, lepas tu akak cari agent dalam 10 orang agent. Lepas tu kita suruh agent yang jual barang kita. Sebab student ni kadang-kadang dia tak ada modal tau. Bila dia tak ada modal, kita guna modal kita sikit. So kita cari agent untuk dia orang jual, lepas habis dia jual, dia bagi duit kat kita. So benda tu juga kita boleh, once kita dah faham tak? Macam dulu akak cari ni dekat akak supply dekat Malah Fatimah, Malah Maimunah. Lepas tu dekat kafe pun, dekat bawah tu orang panggil apa? Yang dekat kios, kita supply macam tu. So memang senang lah dapat duit. So dari satu, cara tu kita boleh, bila once dah kukuh dekat universiti kita boleh supply kat universiti lain. So mungkin bolehlah praktikkan kalau siapa yang mencari idea nak buat bisnes apa. Bagi akak bila kita cari agent semua ni, dia lagi secure lah. Sebab contohnya kita target kita buat pula duit 200, contohnya kita ada 200 pieces chocolate cake. 200 pieces kita dah settle dah. Maksudnya kalau kita dah bahagian nak cari pelanggan. So biar mereka yang cari pelanggan. So yang itulah yang kita boleh apply dalam universiti. So once dah kukuh kat universiti kita, kalau kita fokus kat universiti kita pun kita dah dapat banyak duit dah sebenarnya. So kita boleh apply dekat universiti lain. Sebab akak pun pernah juga supply tudung dekat UM, lepas tu dekat Cyberjaya. So macam itulah, once dah kukuh kat sini, kita kukuh kat tempat lain. Tu je lah kot. Semoga mau. Wow, terima kasih Kak Jiha untuk penjelasan yang sangat kompleks dan padat. Saya teringat tahu cerita yang akak cakap jual burger, lepas tu ambil upah macam satu burger tu 50% kan. Sama macam kawan saya pernah buat masa SPM. So saya dapat conclude lah yang Kak Jiha cakap, kalau nak berbisnes ni ikut kiranya kita kena kreatif lah. Kiranya kalau kita tak ada modal banyak je lagi cara yang kita boleh buat. Macam akak cakap ambil order burger tu ke, jual baju ke, macam tu kan Kak. Okay, baiklah saya teruskan. Kita tahu kan bisnes ni dah wujud sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Bahkan kalau kita ikut daripada perspektif sejarah,
perniagaan ni telah wujud sejak daripada zaman Mesopotamia lagi. Tapi saya tak naklah tanya panel kita cara orang Mesopotamia berbisnes. Saya nak tanya dia bagaimana cara Nabi Muhammad SAW ataupun sahabat-sahabat baginda berbisnes. Jadi saya nak ajukan soalan ni kepada panel kita yang ketiga iaitu Idris. Silakan. Okey, terima kasih Kak Nadia, moderator kita atas soalan tu. So macam mana Nabi dan para sahabat berbisnes kan? Okey, so apa tu poin yang Mesopotamia tu menarik sekali Kita boleh cuba nak bersistem barter kat sini sekarang. Boleh. Okey, apa kalau macam contoh kalau kita tengok Nabi SAW dengan para sahabat macam mana cara diorang bermuamalat ataupun berjual beli. Apa tu macam sebelum kita pergi ke sana kita mesti macam biasa dengar satu hadis ni yang mengatakan bahawa 9/10 daripada punca rezeki datang daripada berniaga. Siapa pernah dengar hadis ni? Cuba angkat tangan sikit. Tapi janganlah tu. Reaction. Angkat tangan. Pernah. Okey, apa tu? Kalau siapa yang pernah dengar tu, so saja nak apa tu? Bagi tahu yang apa tu sebenarnya hadis tu adalah hadis yang dhaif. Ni saya ambil daripada ni laman web Mufti Wilayah Persekutuan. Tapi walaupun dia adalah satu hadis yang dhaif, tidak dapat dinafikan bahawa berniaga itu adalah salah satu kerja yang bagus kerja yang pekerjaan yang terpuji. Sebab apa? Sebab Nabi dengan sahabat-sahabat yang lain pun buat. Contoh sahabat-sahabat yang kita biasa dengar mesti diorang ambil Auf, time pergi hijrah kat Madinah, the first benda yang dia cari ialah pasar kan. Lepas tu Abu Bakar, Osman dan sahabat-sahabat yang lain Lepas tu kalau kita ingat balik sejarah Sejarah. Tadi kan moderator cakap pasal sejarah kan. Okey, kalau kita tengok Nabi Muhammad SAW sebelum dia dilantik menjadi rasul, sampailah selepas dia dilantik menjadi rasul pun dia adalah seorang usahawan ataupun seorang businessman So dari kecil dia diasuh untuk menjadi seorang penggembala kambing. So bila dia dah besar sikit, ayah saudara dia siapa ayah saudara dia? Abu Talib kan? Betul tak? Kalau salah beritahu Abu Talib. So dia ikut bapa saudara dia pergi ke Syam. So kita nampak kronologi sirah Nabi ni bahawa first kita tahu dia diasuh daripada kecil. So kalau sekarang ni kita rasa kita belum macam mana nak kata? Kita tak adalah kecil sekarang, tapi kalau nak start sekarang bukan mustahil lah. Macam berniaga ni bila-bila masa pun boleh. So yang second, kalau dengan mengembala kambing ni dia akan memupuk sifat amanah. So dalam salah satu benda yang paling penting dalam bisnes adalah amanah dan kejujuran. So kalau dalam bisnes, kalau kita tak dapat nak jaga dua benda ni, memang kita tak akan dapat trust. Kita tak akan dapat trust daripada customer. So trust ni kalau apa-apa bisnes pun, kalau pelanggan ataupun orang tak ada trust dengan salah satu brand ataupun produk tu, so memang dia tak akan beli. So kalau apa-apa pun kita kena be transparent lah. Kalau kalau ada satu kisah tu, Nabi Muhammad SAW berjalan di satu pasar di Madinah. Lepas tu time tu dia pergi ke satu kedai buah-buahan. Lepas tu ada satu longgokan buah-buahan dan ada peniaga dia kat situ. Lepas tu Nabi Muhammad SAW seluk tangan dia dekat ke dalam longgokan buah-buahan tu. Lepas tu dia keluarkan satu buah. So buah tu Nabi tanyalah dekat peniaga tu, kenapa buah ni basah kan?
kenapa tak letak buah yang basah tu dekat atas? Sebab kalau daripada longgokan buah-buah tu dia macam nampak elok semua. Tapi sebenarnya dekat belah dalam tu ada yang tak elok. So Naga tu katalah tadi hujan. So Nabi SAW kata Nabi SAW kata barang siapa yang menipu maka dia bukanlah salah seorang daripada kalangan umatku. Mafhumnya lah. Saya tak adalah ambil sepatah-sepatah terus kan. So itulah antara cara-cara Nabi berjual beli ataupun berniaga. Amanah dengan dari kecil. Okey. Okey, terima kasih Idris untuk penerangan yang sangat cukup bermanfaat. InsyaAllah kalau siapa yang buat bisnes tu bolehlah praktikkan cara amanah dengan Kejujuran. Kejujuran. Okey. Saya ada juga terbaca macam dia kata kalau orang yang berniaga ni dia memupuk nilai kehidupan seseorang tu. Betul lah macam yang Idris cakap tu. Salah satunya jugalah kiranya amanah dengan kejujuran tu. Saya baca juga kalau kebergantungan kita kepada Allah pun akan lagi tinggi kan. Sebab kalau bisnes tu kita tak tahu bila kita untung, bila kita rugi kan. Okey, saya teruskan. Okey, biasanya dalam berbisnes kan mesti akan ada naik turun dia. Contohnya macam sale hari ni tinggi, esok tak ada sale, esok sale kurang daripada target kita. Lepas tu kita yang pelajar, so mesti kita akan hadapi stres tu. Tipulah kalau korang tak pernah hadapi stres kan. Kalau sebagai seorang pelajar mesti kita akan hadapi stres tu. Lagi-lagi kalau dah nak week yang 14 ke 13 ke Lepas tu okey. Jadi saya nak tanyalah Kak Abang Syukri, apa je yang abang buat untuk atasi rasa down tu? Yelah sebab kita yang pelajar pada yang sama kita nak handle bisnes juga. Dia tak abang terangkan. Okey, soalan dia tanya apa yang patut kita buat sekiranya kita rasa down masa bisnes kan? Okey. First kita kena faham bahawa seperti mana dalam kehidupan bisnes ni ada turun dan naik. So basically nak kata bahawa turun dan naik tu adalah adat. Dia adalah adat dalam sesuatu perniagaan. So ada masa dia naik, ada masa dia turun. Okey. Kalau kita cerita sikit pasal bisnes tu sendiri, boleh jadi sebab kenapa dia naik ataupun dia turun boleh disebabkan oleh kita sendiri, pengguna ataupun produk tu sendiri. Jadi dalam kes ni sekiranya bisnes kita down, kita kena reflect balik. Adakah benda ni terjadi sebab kita, sebab barang tu ataupun sebab orang lain ataupun sebab pengguna tu sendirilah. Dan yang paling penting dalam kes ni bila berbisnes, seperti mana yang abang bagi tahu pada mula tadi adalah kita kena tanya balik dalam diri kita, kenapa kita buat bisnes in the first place. Dalam kes ni, what is our big why? Kan? Big why, WHY. So kenapa kita bisnes in the first place? Boleh jadi kita masuk dalam bisnes tu sebab first kita nak tolong family, ataupun sebab kita nak timbul pengalaman, ataupun sebab kita nak bantu orang lain. Contoh macam dalam kes saudari Jiha, bila dia buka bisnes Oden tu, dia tolong student-student lain untuk dapatkan orang kata apa? Wang saku kan. So dalam kes ni dia membantu orang lain. So mungkin itu dia punya big why. Dan bagi abang dalam kes ni, for my big why, kenapa pentingnya berbisnes? Disebabkan di sebalik bisnes tu sebagai salah satu orang kata apa sumber pendapatan, bisnes juga adalah salah satu medan dakwah. So ada orang tanya kan, bisnes dengan dakwah. So macam mana kita nak berbisnes sambil berdakwah? Bagi abang, sekiranya kita besarkan skop berdakwah tu sendiri, kita boleh apply
macam mana nak berdakwah dalam bisnes, seperti mana contoh-contoh yang boleh diberikan adalah sekiranya kalau contoh produk tu kita message seseorang kan. So dalam kes ni orang tu PM kita ke dalam Instagram, dalam Facebook ataupun dalam WhatsApp. Jadi kalau sekiranya dia main terjah itu je, boleh saya beli sekian. Kita counter dengan Assalamualaikum. Nama saya Syukri. Saya salah seorang ejen Zikir Pilo. Apa yang boleh saya bantu cik pada hari ini? So dalam kes tu bagi abang, itu adalah salah satu cara kita untuk berdakwah. So kita memberi salam. Sekiranya dia tak bagi salam lah. Dan sekiranya dia tak jadi membeli, usually abang akan reply, terima kasih sebab memilih saya untuk cik tahu lebih banyak mengenai produk ni. Dan terima kasih sekali lagi. Dan saya mendoakan semoga urusan cik dipermudahkan. Sesimpel as that. So bagi abang, kelebihan orang bisnes adalah disebabkan dia jumpa banyak orang. So bagi abang ialah satu medan dakwah yang sangat orang kata apa, sangat menarik lah untuk diterokai. Diterokai tapi basically nak kata dalam bisnes pun kita boleh berdakwah. Okey. Dan seperti mana yang tadi Idris sebut, abang-abang suka ditekankan pasal amanah dan juga kejujuran. Yes, benda tu pun sangat penting dalam bisnes. Dan apabila kita berjaya, orang kata apa, apply dua sifat tersebut, dia akan menjadikan kita lebih dipercayai oleh pelanggan. Dan pada masa yang sama, kita kena ingat walaupun kita bawa diri sebagai seorang peniaga, kita juga bawa diri sebagai seorang Islam. So sekiranya kita orang kata apa, amanah dan jujur dalam kita punya perniagaan, sekiranya non-Muslim beli daripada kita, ia secara tidak langsung akan menjadikan, macam ni rupanya orang Islam. Baguslah diorang akan tegur kita dulu, diorang bagi-bagi yang cukup, dan sekiranya ada kita beli lebih, diorang ada bagi lebih sikit. So bagi abang, that's all a part of dakwah sebenarnya. Okey, berbalik kepada soalan asal daripada moderator. Soalan, sekiranya kita stres, apa kita perlu kita buat? Bagi abang, dalam bisnes tidak menjadi satu kesalahan untuk kamu take a step back. Kan, lagi-lagi bila kamu nak exam kan. Kamu nak exam, lepas tu kamu risau kamu punya bisnes tu down, menyebabkan kamu stres, tak boleh nak fokus exam. So dalam kes ni, mungkin ada baiknya untuk kamu stop sementara. Just bagi tahulah. Dalam kes kita bagi contoh, siapa nama dia, Jiha. Kan, mungkin Jiha boleh buat satu notis, Oden ditutup selama seminggu. Selepas ni kami akan beroperasi seperti biasa. Dan kami akan datang dengan promosi yang lebih baik ke. Kan? Jadi bagi abang, itu secara tidak langsung salah satu orang kata vacation ataupun masa untuk kita reflect balik diri kita. Pada yang sama, dia memberikan peluang kepada pengguna untuk macam tertunggu-tunggulah dengan barang kita sebenarnya. Kan? Sebelum ni dah makan oden kan, tapi tiba-tiba seminggu tak makan oden. Agak lepas seminggu tu apa jadi? Mesti diorang akan nak balik kan, datang oden tu. Macam sekarang dah setahun kan tak makan oden. So bagi abang konsep dia macam tu lah. Dan abang rasa, last, ni abang ambil daripada Simon Sinek. Siapa yang pernah dengar lah, Simon Sinek ni salah seorang macam motivator. So dia cakap, in business, one thing yang kamu kena pegang adalah we are playing the infinite game. We are not playing the finite game. Infinite game ni maksudnya dia macam berterusan kan, dia tak ada penghujungnya. So dalam infinite game, apa yang kamu perlu tahu adalah you are not playing with other people. You are playing with yourself. Dalam kes ni, sekiranya kamu bermain infinite game, kamu kena sedar bahawa every day you are playing with yourself. Every day kamu kena tahu macam mana cara untuk improve diri kamu. That's why dalam setengah bisnes, kenapa diorang punya bisnes boleh jatuh adalah sebab diorang main the finite game. Maksudnya diorang compete dengan orang lain. So that is bagi abang not good lah. Contoh dalam kita bagi contoh dua produk handphone yang terkenal, Apple dengan Samsung. So sekiranya Samsung hanya berfikir untuk
orang kata apa, nak lawan Apple sahaja. So, sampai bila-bila dia tak akan boleh lawan Apple. Dalam kes ni sekiranya Apple tu setiap hari hanya memikirkan macam mana nak improve produk dia. So orang kata apa, sampai bila lah produk Apple tu akan survive. Sebab dia akan sentiasa fikir macam mana untuk improve dia punya produk. By the way, disclaimer, abang bukan pengguna Samsung atau Apple. Okay. So abang rasa setakat itu saja, Nadia. Pas balik kepada kamu. Terima kasih abang. So abang nak cakap lah, kalau kita rasa down ke stress ke, take a rest ataupun step back, macam rehatlah sekejap, macam tak payah push diri sangat lah kan. Lepas tu yang kedua abang cakap, jangan compete dengan orang lain. Kiranya kita bersaing dengan diri kita sendiri. So kita sendiri yang tahu kita ni improve ataupun kita ni makin tak improve lah, kiranya makin ke belakang ke macam tu. So point dia jangan compete dengan orang lain. Betul lah macam abang cakap, kalau kita compete dengan orang lain, kita yang akan stress. Sebab macam asal dia lagi power, kita asal macam ni je kan. Okay, saya setuju dengan pendapat abang. Lepas tu abang juga ada cakap, kalau kita stress, cari big why kita, kenapa kita buat bisnes. Sebab saya pun selalu buat benda ni. Benda tu memang sangat berkesan sebab kita akan rasa semangat balik. Okay, baiklah. Kita teruskan. Okay, saya nak tanya. Tadi kan korang dah stress kan? Tapi as a student mesti busy. Stress dengan busy lain kan. Korang as a student mesti akan selalu busy dengan quiz, assignment, project yang bertimbun-timbun. Dan lagi kalau final year ke apa kan. So macam mana yang kita tahu dan alami kehidupan seorang student ni mesti akan busy. Jadi saya nak ajukan soalan dekat Idris. Bagaimana Idris sebagai seorang businessman pada masa yang sama juga seorang pelajar dapat bahagikan masa untuk study dan juga berbisnes. Silakan. Okey, terima kasih Kak Nadia atas soalan tu. Macam mana nak bahagikan masa antara study dengan bisnes. Okay. So macam selain daripada macam mana nak kata, first thing first, bila kita nak kena pilih antara study dengan bisnes, mestilah kita kena pilih study kan. Sebab study adalah kita punya top priority lah bila masuk universiti. So nak tak nak bisnes memang kena letak kat nombor 2 lah. So satu benda macam mana nak bahagikan masa antara bisnes dengan study ialah macam personally saya sendiri, saya bukanlah jenis macam betul-betul hardcore punya promote tau. Saya jenis yang promote biasa-biasa je buku. So salah satu cara yang saya buat, macam ada personal time yang kita allocate untuk macam antara satu hari tu kita allocatekan dalam 15 ataupun 30 minit untuk kita buat benda-benda bisnes tu. So macam contoh dalam buku Atomic Habits, karangan siapa dah lupa dah siapa yang tulis. Dia kata satu habit yang baik boleh improvekan lagi banyak dari bila berterusan benda tu. So contoh kita dah allocate, kita dah memang siap set satu masa tu memang untuk bisnes. So time lain tu memang kita ikutlah nak study ke apa ke. Tapi kadang-kadang memang akan ada masa macam contoh exam ke, tiba-tiba esok ataupun lusa tu quiz, tu memang saya memang sangat-sangat bersetuju dengan pandangan abang Syuk tadi. Yang mana kita kena take a step back. So macam kita relax dulu, bagi masa, tempoh bertenang, kita fokus untuk exam tu ataupun quiz tu, baru kita kita hustle balik gitu. So so tu first. Lepas tu yang second, selain daripada kita peruntukkan masa, adalah kita setkan kita punya priorities. So macam kita mesti ada banyak komitmen lah. Contoh kalau yang tadi yang moderator kata bisnes dengan belajar je.
Tapi kadang-kadang ada daripada kita, macam Abang Farhan, dia memang kuat society. So dia punya komitmen dah bertambah kat situ. So macam ada orang yang dekat dalam ni dia hafiz Quran. So dia kena luangkan, dia kena tambah satu komitmen untuk murojaah Quran dia. So antara komitmen kita tu, kita kena setkan priority tu, dan memang kena plan ahead lah. Macam plan ahead, apa kita nak buat time ni, macam tu lah. Okay, lepas tu satu benda yang best bila bisnes ni ialah kita kena macam, kan kita ada banyak komitmen dengan priorities tadi kan. Kita kena cepat, kita kena ada ability untuk juggle our priorities. So kalau contoh kita tengah buat satu benda, kita jangan multitasking. Kita buat je satu benda tu dengan betul-betul bersungguh-sungguh fokus. So hasil daripada satu benda yang fokus tu lagi bagus daripada kita buat banyak benda tapi dia punya hasil dia biasa-biasa je semua. So macam tu lah. So tu antara nasihat ataupun tips aku macam mana kita nak bahagikan masa study dengan belajar. Okay, terima kasih Idris untuk penerangan yang simple tapi padat dan padu. So saya dapat conclude lah yang Idris cakap, kita kena konsisten. Even contohlah kita study 10 minit sehari pun still benda tu akan improve kan Idris? Okay, lepas tu yang kedua Idris cakap priority. Kita kena utamakan kita punya study lah, sebab kita ni student kan, tak dapat dinafikan. Even kita nak berbisnes, kita mesti utamakan study. So kalau macam esok nak quiz ke, kita study dulu, jangan promote business terus. Lepas tu yang ketiga, macam Idris cakap, fokus satu benda pada sesuatu masa. Kiranya sebab benda tu lagi berkualiti daripada kita buat banyak benda tapi berterabur tak kiranya tak kalau siap pun dia macam tak perfect lah. Biasa-biasa je lah. Biasa-biasa je lah, betul? Okay. Okay, baiklah, kita teruskan perbincangan kita ni. Okay, saya nak tanya dekat Kak Jiha, selain daripada macam urus masa yang baik macam Idris cakap tadi, akak ada tips lain tak untuk berbisnes sambil belajar? Okay, saya tips kan. Sebelum tu akak nak tambah sikit lah daripada point Abang Syuk tadi. Abang Syuk, pasal kalau kita down, apa yang kita nak buat? Bagi akak, personally lah, saya rasa macam sebenarnya dalam bisnes ni is about process tau. Bila is about process, bagi akak it's okay to fail. Sebab daripada fail tu kita belajar. Sebab kita kan masih muda. So bagi akak buat je dulu. Lepas tu kalau jatuh kita belajar. So bagi akak lagi value lah experience tu. Macam tu lah. So berbalik kepada tips. Okay, tips ni juga akak ambil daripada Dr. Azizah Osman. Okay, first kali akak rasa kita kena, ini dia cakap lah tapi akak setuju dengan dia, di mana dia kata kena betulkan niat. Okay, kenapa logik dia kena betulkan niat? Sebab kalau kita niat kita nak menjual, maksudnya kita nak duit dia. Bila kita niat kita nak duit dia, orang pun akan lari. Tapi kalau niat kita untuk memberi manfaat ataupun to solve the problem, insyaAllah dia akan main. So, business come from problem. Kena faham konsep tu. Business come from problem. Contohnya problem, orang nak makan benda yang manis-manis bila bosan. Okay. Bila orang makan benda manis-manis, so kita pun ada idea, aku nak buat jual benda ni lah. Nak bagi orang tu dapat makan benda manis dengan harga yang murah. So macam tu lah, it's come with niat yang baik. Bukan niat untuk dapat duit orang. Kalau niat nak dapat duit orang, orang akan lari. So macam tu. It's come with problem, cari daripada problem kita create sebagai satu peluang. Dan niat tu, saya baca tadi, dia cakap niat untuk membantu orang. Itu sangatlah betul. Sebab akan dengar dia orang cakap giving mindset.
orang yang suka memberi. Tak kisahlah dia memberi manfaat ke, dia whatever lah, tapi dia memang ada satu perangai yang giving dia perangai. Macam itulah, tu yang first. Pesanan yang kedua daripada Dr. Azizan juga, dia cakap kita nak buat bisnes, kita kena start daripada bawah. Dia tak boleh cakap, aku nak jadi macam dia ni lah, kita nak terus buat macam tu. Tak boleh. Dia kena trust the process. Trust the process. Akak bagi contoh, anak buah Dr. Azizan iaitu Sabila, dia dah ada kilang sendiri. Tapi sebelum dia ada kilang sendiri, sales dia sekarang 120 juta tau setahun. Dia start daripada dia buat kat rumah dengan ada 2 mesin sahaja. Tapi sebab dia ada big dream, dia percaya kepada proses, dia tak give up, so dia boleh achieve macam tu. Dengan sama ilmu lah. So kalau kita start pada bawah, itulah kita kena percaya yang kita kena start daripada bawah dan kita kena sentiasa belajar. Belajar untuk improve dan grow lagi. Itu kunci dia. Itu daripada Dr. Azizan lah. Okay. Yang ketiga dia kata kena cari ilmu. Sebab kalau kita ada ilmu, besarlah income kita. Bukan, it's not about modal, it's not about benda-benda tu, tapi ilmu yang menyebabkan where we are. Macam tu. Lepas tu yang keempat, dia cakap business ni is about leadership. Dia kata satu business yang berjaya disebabkan sesiapa yang lead the business. It's not about the business, tapi who the one yang lead satu business tu. Sebab dia itulah macam tu. Sebab bila akak kerja kat intern pun akak tahu kenapa business tak berjaya. Sebab leader tu dia tak ada sifat terbuka, dia tak ada sifat punctuality macam-macam lah. So the karakter orang tu sendiri, leadership orang tu sendiri menyebabkan business tu berjaya. Sama juga macam dalam program ke dalam festive. Once leader tu okey lah program tu. Itulah. Lepas tu akak nak selit sikit lah daripada Ustaz Hakim. Actually akak itulah ada seorang businessman yang akak sangat inspire lah. Sebab dia, nama dia Ustaz Hakim, saya boleh cari. Ustaz Hakim ni dia jutawan yang kaya dan jutawan muslim yang dermawan. Sebab setiap bisnes dia akan infakkan bisnes dia 1/3 kepada orang lain. Itulah, so tips dia, nak kaya berjaya dan tenang, kena infakkan harta kita 1/3 kepada orang lain. Dia nampak macam susah, tapi sebenarnya dia sangatlah macam itulah, dia sangatlah wow. Jadi kita boleh buat satu benda tu, 1/3 tu. Okay. So yang tu daripada Dr. Azizan. So akak ada pergi join hari tu. Adalah ni macam Ustaz Hakim ni dia share lah, ada banyak tips sebenarnya untuk orang yang berbisnes. Tapi terlalu banyak. So yang tu je lah kot dulu. Yang tu je dulu Nadia. Terima kasih Kak Jiha. Menarik betul tips Kak Jiha, Okay. banyak. Terima kasih sangat. Okay, saya concludekan lah. Kak Jiha cakap betulkan niat. Lepas tu start daripada bawah and trust the process. Saya suka sangat yang Kak cakap trust the process ni, sebab benda tu memang betul. Kalau kita start business nak terus berjaya macam orang lain, payah lah. Lepas tu yang ketiga ilmu dah selesai saya. Yang keempat, betul Kak? Yang keempat leadership. Leadership. Lepas tu yang ni pun saya selalu dengar, infakkan harta. Kiranya kalau pernah dengar kan yang orang cakap kalau kat rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga. So kita bolehlah share-share. Okay, kalau korang sedar tak sedar dah 1 jam lebih lah kita bercakap. Jadi yang soalan saya tanya kat Kak Jiha tu soalan terakhir. Soalan terakhir saya kepada panel-panel. Kalau sesiapa nak tanya soalan dekat ahli panel kita yang power ni, korang boleh tulis soalan tu dekat chat box. Nanti saya akan bacakan. Tapi sebelum tu, saya nak bagi peluang kepada sesiapa saja yang nak share pengalaman dalam berbisnes sambil belajar. Ataupun dia nak bagi opinion dia tentang berbisnes sambil belajar. Ataupun korang nak cakap
Atau korang tak setuju pun apa yang kita orang cakap pada malam ni. Boleh je siapa nak share. Siapa nak share boleh buka mic. Lepas tu Idris nak tambah tips Okey, kita bagi Idris dulu. Okay, apa tu? Sebenarnya menarik sangat perkongsian daripada Kak Jiha tadi. Apa tu? Kalau kita perasan kalau kita perasan, kebanyakan apa macam Kak Jiha, Abang Syuk, dia banyak quote daripada orang-orang yang dah berpengalaman, orang-orang yang ada ilmu. So macam ini adalah salah satu tips juga. Apa tu? Kalau nak dikaitkan dengan soalan first saya tadi, kan apa sirah Nabi kan. Kalau kita perasan juga, Nabi pada awalnya bila dia berniaga, dia pergi ikut bapa saudaranya iaitu Abu Talib kan, pergi ke Syam kan. So kalau nak diikutkan, apa tu, Abu Talib tu mestilah seorang yang successful kan, sampai dia boleh pergi ke Syam untuk berniaga kan. So sebenarnya apa tu, suri teladan tu dah ada, cuma kita je yang kena ambil suri teladan tu, iaitu kita kena belajar daripada orang yang dah orang yang ada ilmu dan pengalaman. So macam tadi Kak Jiha banyak quote Dr. Azizah Osman, apa tu, orang-orang tinggi Sabella, Ustaz Hakim, macam tu lah. So kita kena cari orang-orang yang memang selalu bagi kita value, added value dengan apa tu, pasal bisnes ni. Lepas tu satu lagi benda, selain daripada kita cari orang-orang yang ada ilmu dan pengalaman, ni ialah kita kena ada mentor. So kalau tu kalau memang bonus lah, kalau kita ada mentor yang bagus, memang insya-Allah kita akan senang nak perbaiki keadaan bisnes kita. Sebab kalau dengan adanya mentor, so dia boleh kata, kalau buat macam ni, dia akan jadi macam ni. So dia akan guide kita lah. So apa tu, yang last kali ialah nak cakap pasal mindset. So seorang businessman ataupun usahawan ke entrepreneur, whatever you want to call it. So apa tu, untuk orang-orang yang macam ni, kita kena ada growth mindset. Dia ada beza growth mindset dengan fixed mindset. So kalau fixed mindset ni, kita dah memang letak dalam kepala otak kita, okay, kita tak boleh buat ni. So aku tak ada bakat dalam ni. So kalau dalam apa tu, kita nak berbisnes, kita kena ada sifat ingin tahu seorang baby. Jahat. Lepas tu kita kena ada semangat untuk mencuba benda baru, belajar benda baru. Kalau apa macam tak tahulah nak panggil mentor ke apa, tapi seorang yang saya sanjung juga iaitu saudara Ustaz Asmadi, Presiden Harmoni Malaysia. Dia memang selalu tekankan pasal trust the process dengan learn, relearn and unlearn. So kalau contoh kita dah belajar benda baru, kita dah try buat. So kalau benda tu tak jadi, kita boleh relearn dan juga unlearn benda tu untuk kita tambah baik benda tu. So macam tu lah. So itu antara 3 benda yang saya nak tambah. Belajar daripada orang yang ada ilmu dan pengalaman, cari mentor dan juga kita perlu ada growth mindset. Terima kasih. Faham. Terima kasih Idris untuk tips, untuk tambahan tips tu. Okey, berbalik pada soalan saya tadi. Siapa yang nak share opinion dia dalam berbisnes ke, pengalaman dia ke, korang setuju ke tak? Boleh je buka mic, lepas tu cakap. Tak apa, saya tak marah pun, orang cakap je apa-apa. Mungkin moderator boleh baca soalan kat chat juga. Oh, baca soalan kat chat Okey. Okey, kita pergi kat Q&A dulu. Nanti kalau siapa nak share pengalaman, nanti cakap Okey, soalan dia dari Kak Liza.
Tadi ada panel cakap nak buat bisnes ni kena konsisten. Tapi dalam bisnes ni ada ups and downs. Soalan saya, apa yang para panel, sesiapa boleh jawab, buat kalau down ataupun malas ke selain tahu and ingin ingat balik big why kita. Okay, ada panel nak jawab ke? Maksud? Adakah? Kalau dalam contoh apa yang abang boleh beri, kita anggap dalam kes ni bila bisnes tu ada ups and down, dalam kes ni bila bisnes tu down lah kan, bila bisnes tu down dan para panel tu down, so konsep dia ibarat bagi abang macam masuk gua lah kan, masuk gua kita rasa malas apa semua. So bagi abang is important to let someone know yang kita berada dekat dalam situasi tersebut, so that kita boleh kembali balik kepada kita punya bisnes. Dalam contoh ni, sebab tu dalam contoh bagi abang tertarik dengan contoh yang Idris bagi tadi, yang dalam bisnes kita perlukan seorang mentor. So mungkin dalam kes ni sekiranya bisnes kita down, mungkin kita boleh bagi tahu kepada mentor kita bahawa kita tengah down dan kita perlukan masa untuk take a step back. Mungkin kita bagi tahulah, kalau boleh bagi tahulah duration berapa lama kan, mungkin 3 hari, mungkin seminggu ke apa. Dan selepas habis tempoh tersebut, mentor kita akan tarik balik kita kepada kita punya, orang kata apa, kita punya bisnes. That's why dalam kes ni bagi abang, pentinglah sekiranya kita down, untuk ada someone untuk tarik kita balik. Dalam kes ni, mungkin contoh yang terbaik adalah mentor. Itu daripada sudut abang lah. Terima kasih Abang Syukri. Ada panel lain nak tambah ke? Kak Jiha dulu. Kak Jiha ada Kak Jiha? Tak, okey dah kot dengan Abang Syuk punya. Alright. Jelas. Apa? Macam tadi abang Syuk kata ada macam apa tu, cakap dengan mentor kan. So macam apa tu? Itu benda yang bagus juga kalau kita ada opportunity mentor tu lah. Kalau tak ada, mungkin kita ada team kita untuk berbisnes. Kalau ada team, apa tu? Kalau macam contoh, kalau team tu adalah satu team yang bagus, yang kita apa tu ada satu macam rasa selamat untuk berkongsi dengan team tu. So kalau buat macam Abang Syuk buat tu pun apa nasihat tu pun okey juga. Bagi tahu team tu. So nanti bila kita dah ambil tempoh bertenang kita tu, so team tu akan ambil angkat balik kita, bagi kita semangat balik. So apa tu, kalau macam saya personally, untuk yang soalan kalau down atau malas, selain tahu dan ingat balik big why kita tu, memang bagi saya belum ada lagi lah cara tu. Sebab apa? Sebab kalau sekarang saya kan jual buku. Lepas tu selain daripada jual buku, saya ada buat tutor dengan SPM. So bila macam contoh saya buat kelas dengan budak-budak tu, budak-budak student-student saya. So bila macam kita mengajar, selain daripada untuk apa tu bisnes duit-duit ni, kita punya big why adalah untuk bantu orang lain. So bila kita nampak keadaan dia orang bertambah lagi baik, so memang bersemangat sangat-sangat bersemangat. Tengok dia orang punya effort, tengok dia orang punya macam kesungguhan tu makin lama makin naik. So kita memang rasa lagi okey, aku memang kena buat betul-betul apa tu bisnes ni. So macam tu lah. Tu kalau tutor lah. Kalau apa tu, kalau macam bisnes buku ni, saya punya big why adalah untuk beri value kepada orang lain melalui buku-buku yang saya jual. So kalau contoh dalam buku ni kan, buku 6 angka menjelang 25.
So apa tu antara macam value yang saya selalu cakap dekat orang kalau melalui buku ni adalah investment kepada diri sendiri. Investment kepada diri sendiri yang apa benda yang saya dapat daripada buku ni. Investment kepada diri sendiri adalah investment terbesar yang kita boleh buat, iaitu daripada segi kesihatan, daripada segi ilmu, ataupun kalau dalam buku ni dia ambil contoh takaful. So kalau ada benda-benda yang jadi kat kita, ada benda yang backup. Macam tu lah. Tu antara tips lah. Mungkin kalau big why kita tu kadang-kadang tak cukup untuk buatkan kita naik balik. Mungkin kita kena cipta ataupun cuba cari big why yang lebih besar daripada tu. Macam tu. Faham. Terima kasih Idris dengan Abang Syuk. Kak Dija menjawab tak soalan? Kak Dija? Okey. Okey, soalan seterusnya. Contoh syubhah dalam berniaga tu macam mana? Abang Syuk jawab. Ini persoalan balik sebenarnya. Syubhah tu Dari tak segi jelas dia bukan tidak jelas. Kita faham soalan contoh syubhah dalam berniaga. Cuma konteks dia agak besar. Dia macam kena bagi senario sikit lah sebaiknya. So dalam kes ni, kepada yang bertanya, Mak Dan, apa mungkin yang terlintas dalam fikiran kamu bila kamu bertanya soalan ni? Mungkin ada apa-apa senario ke? Ada tak Mak Dan? Abang Mak Dan kata random. Okay. Ni personally lah daripada abang punya point of view. Mungkin ada yang bersetuju, mungkin tak bersetuju. Kita ambil contoh serba sedikit dalam kes ni. Ni abang ambil general abang tidak orang kata bertembak siapa-siapa. Dia sekadar pada pendapat abang. In term of syubhah, kita ambil konsep kita sekarang berada dalam mahalah. So kita berada dalam mahalah dan salah satu peraturan mahalah tu ialah tidak membenarkan kita untuk memasak di dalam bilik. Tetapi apa yang kita buat adalah kita masak sosis dalam bilik dan kita menjual sosis tersebut. So pada pendapat abang dalam kes tu dia ada orang kata serba sedikit orang kata apa macam unsur syubhah lah. Ni personally. Tapi tak adalah kata bahawa benda tu haram. Cumanya dia tidak berapa enak lah. That's why dalam kes ni seperti mana yang Najihah buat adalah dia nak bisnes, dia apply benda tu dengan orang kata apa top management dan dia diberikan satu gerai di mahalah Fatimah Zahra untuk dia meneruskan bisnes dia. So maksudnya dalam kes ni antara dua bisnes tadi kita nampak bahawa bisnes Jihad orang kata apa melalui prosedur yang betul lah. So dalam kes ni compare antara dua tadi, the first one is bagi abang boleh kata syubhah, but the second one tu is nice. Dia orang kata lalu proses yang sebaiknya. Itu antara contoh yang abang boleh bagilah untuk yang syubhah. Mungkin ada yang bersetuju, mungkin tak bersetuju lah. Itu saja. Faham. Terima kasih Abang Syukri. Panel lain ada yang nak tambah ke? Kalau tak ada. Rasa kalau syubhah ni konteks macam Abang Syuk kata tadi lah. Konteks dia memang sangat besar. So macam personally apa yang saya rasa macam benda tu syubhah adalah bila kita monetize kita punya YouTube lah. Mesti macam ush
ni macam semua orang buat kan. Okay, so macam apa, Ana pula. Saya tak tahu lah macam apa tu, benda ni pernah terfikir tak, tapi macam contoh kalau kita monetize YouTube kita, memang betul kita akan allow iklan-iklan, beberapa iklan-iklan yang tertentu je untuk kita punya channel kan. Tapi bila contoh duit tu masuk kepada YouTube dan YouTube yang bagi kita duit tu balik, adakah source of income ataupun source of funding yang YouTube dapat tu solely daripada apa tu, iklan-iklan kita tadi? So macam setakat ni kan, setakat ni belum ada fatwa lagi lah pasal ni. So apa tu, saya pun tak nak lah apa macam palatau, tapi kalau ikut syubhah macam yang tu memang bagi saya adalah sedikit keraguan di situ. Macam tu. Okay, faham. Terima kasih Idris dengan Abang Syuk. Abang Makdan menjawab tak soalan? Dia kalau nak menjawab tu macam Abang Syuk cakap tadi lah, syubhah ni kan luas kan. So kalau nak cakap menjawab tu of course lah tak fully jawab kan, tapi tak apa. Okay, still dapat ilmu lah betul. Okay, baik bang. Thank you. Terima kasih sebab menanya. Ada lagi ke orang nak tanya soalan? Kalau ada boleh je buka mic. Ini satu lagi lah. Abang tak pasti dia syubhah ke tak, tapi abang bagi satu senario. Senario ini berlaku di mana ada seseorang nak membeli barangan. Kan? Dalam kes ni contoh dalam IG lah. Ada seorang tu nak beli barangan kosmetik dan kamu pun menjual barangan kosmetik. Okay. Dia bertanya, saya nak beli barangan A. Lepas tu ada seller kata, saya ada jual barangan ni kak. Saya PM akak. Lepas tu dia kata macam dia dah setuju. Cuma apa yang kita buat adalah dalam kes ni, kita juga PM orang tu tapi kita menawarkan dengan harga yang lebih rendah. So bagi abang, in that kind of sense is a bit improper lah. Sebab seolah-olah dalam kes ni kita mencantas orang tu punya customer. Abang tak tahu untuk orang lain. Cumanya dalam kes ni abang pernah terbaca and then dia orang kata apa, antara soalan yang bermain di minda lah. Sebab when we learn about ethics and ethics is something yang unprofessional and benda tu boleh membuatkan jatuh market sesebuah barangan tersebut. Katakan barangan tersebut harga memang net dia 60 je. So basically orang tadi nak beli dengan harga 60. Seller yang first pun dia jual 60. Tapi sebab kita nak untung, kita cantas dengan orang tu, kita cakap, kak beli dengan saya lah kak, saya jual 55. Kita still dapat untung. Cuma yang dalam kes tersebut is unethical, unprofessional dan dari segi duit yang kita dapat tu susah sikit kita nak cakap daripada sudut dia punya macam mana sumber dia lah. Harap-harap memahami lah. Abang just bagi senario je. Abang. Terima kasih Abang Syuk. Okey. Ada soalan lagi daripada Putri Hanim. Ini masalah ditajuk sikit. Forex halal ke haram? Abang Syuk jawab. Abang Syuk nak jawab ke? Kalau tak, saya tolong jawab kan? Kamu tolong jawabkan lah. Alright. Okay, Forex ni, dia sebenarnya isu dia memang sangat besar. Sebab apa? Sebab terlalu ramai orang Melayu Islam yang terlibat dalam Forex ni. So macam kalau contoh kat Twitter ada orang kata Forex haram lah, bagai-bagai semua, mesti akan ada
orang-orang yang akan menghalalkan forex tu balik. So lepas tu last kali dia akan kata kau sebenarnya kena belajar dalam lagi forex ni. Kau tak belajar dalam lagi sebab tu kau kata haram macam tu. So macam forex ni dia ada 2 cabang. Yang pertama adalah forex yang melibatkan CFD. CFD tu saya tak ingat CFD tu stands for what. Tapi yang majority forex trading adalah ada CFD tu. Dia contract for D tu tak ingat apa. So kebanyakan forex yang guna CFD tu itu yang haram. Dan yang kenapa? Sebab dia ada unsur riba kat situ. Macam Abang Makdan baru cakap So kalau nak contract for differences, betul? Ni terbaik ni Abang Arif Zulkarnain. So CFD ni boleh Google ataupun YouTube untuk yes, betul, penangguhan bayaran jual beli tak berlaku pada masanya. Dia kalau nak tuntas punya konklusi, boleh search dekat Google forex haram atau tak, Dr. Zaharuddin. So doktor antara penasihat syariah yang terkenal yang memang saya banyak look up tu adalah seorang Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, Ustaz Zaharuddin Abdul Rahman. Yang second adalah kita punya presiden sendiri, Dr. Daud Bakar. So apa-apa pun memang rujuk 2 tu selain daripada website Mufti Wilayah Persekutuan. Harap ni menjawab. Tapi dia ada beza forex dengan trading. Jangan silap faham pula. Forex tu memang dia trading, tapi ada satu lagi iaitu trading yang memang boleh. Iaitu trading dekat bursa yang ambil syarikat-syarikat public listed yang halal, yang patut syariah lah. Macam tu. Terima kasih. Terima kasih Idris. Faham. Kira dia depend jugalah benda apa yang diorang anu kan. Ada tak ahli panel lain nak tambah ke? Okay, macam tak ada. Okay, kita pergi ke soalan seterusnya. Dia tanya daripada Kairina. Soalan dia, nasihat untuk student yang baru nak mula atau masih takut-takut untuk berbisnes. Mungkin sebab tak yakin diri, mungkin tak tahu cara. Okay, silakan. Abang Syu nak cakap kau? Anda yang mupas bagi abang apa soalannya? Nasihat untuk student yang baru nak mula atau masih takut untuk bisnes. Okay, so for me, sekiranya dalam diri kamu memang kamu nak sangat bisnes, just go for it. Cuma my advice, jangan start big, start small. Kita start small. Dalam kes ni, kita ambil contoh kalau macam dalam Idris. So Idris menjadi salah seorang dropship, kalau abang tak silap kan, dropship untuk Iman Publication. So dalam kes Idris, dia macam tak ada pegang stok sangat. So that is one of the safe way untuk business. Kalau kita ambil kepada konsep kepada Najihah, so kita dalam kes ni dia adalah someone yang ambil, orang kata apa, a big step. Kan, dia ambil big step sebab dia something yang memerlukan modal yang agak tinggi. Tapi dalam kes Najihah, dia adalah someone yang before this dah pernah masuk dalam a few, orang kata apa, business, dan dah tahu dah serba sedikit latar belakang bisnes, dan daripada situ dia menimba pengalaman untuk dia start her own business. So kalau soalan abang, masih takut untuk bisnes tu, just start. Cuma start. Start je terus. Cumanya cari someone lah, cari mentor sebaiknya. Okay, untuk Jihad dan Idris. Okay, saya nak tambah sikit.
Biasanya kalau orang yang baru nak start, boleh start dengan benda yang tak payah blok modal. Jangan start dengan big lah, betul Abang Syuk cakap. Kita boleh start jadi agent, jadi dropship. Okay, dropship tu yang kita barang tak datang kita hanya market je. Maksudnya kat situ kita dapat belajar macam mana nak buat marketing. Okay, tu first. Dan seronoknya jadi dropship, akak tak pernah jadi dropship tapi akak tahu dropship ni dia pun akan ajak kita macam mana kita nak buat marketing. So kat situ kita dah dapat banyak ilmu pasal marketing. Kita boleh belajar lah untuk produk kita sendiri. Okay, itu first. Second, kita boleh juga buat macam akak cakap tadi tu, nak start business, kita buat dengan kosong, iaitu kita buat pre-order. Contohnya, kita boleh buat pre-order macam ayat mineral, burger, apa-apa je lah. Macam kita dah jumpa satu supplier murah, kita deal dengan dia. Saya nak bayar ni, so kita buat marketing dulu, kita blast dulu kat group, ni semua. Lepas tu, bila dah ada orang confirm nak beli, kita baru ambil kat dia. So kita dah selamat dekat situ. Yang pentingnya kita kena ada plan, kena ada sedikit calculation dan itulah business come with problem. Tak boleh kita create dia dulu, tak tahu siapa nak, kita nak jual kat siapa. Kita tak ada buyer, tak boleh. Itulah. So macam itulah punya pendapat. Itu je. Faham. Ada lagi ke Pena nak tambah? Untuk apa tu? Yang tadi Abang Syuk kata kalau takut-takut tak tahu cara tu ataupun apa tadi soalan dia? Sekejap. Takut nak start business. Takut-takut nak start business kan. So kalau Abang Syuk kata tadi start small. Lepas tu apa tu? Kak Jiha tadi kata tengok kena tahu problem dengan baru boleh provide produk ataupun servis untuk solvekan problem tu. So macam business ni macam yang saya kata first tadi, apa tu, investment kepada diri sendiri adalah investment terbesar kan. Selain daripada kesihatan, ilmu adalah benda yang paling besar. So ilmu untuk berbisnes ni kita kena cari dengan orang yang betul. Saya nak recommend sikit lah, dekat Twitter ada seorang business guru yang saya selalu juga tengok tweet dia, iaitu Bukhari Ramli, ataupun dia punya company dia brc.my. Boleh search kat Twitter lah, tengok dia punya insight semua. So apa tu, bila kita ada ilmu untuk berbisnes ni, so dengan ilmu itulah kita akan tambahkan lagi keyakinan kita. Sebab apa? Sebab bila kita dah ada ilmu, kita boleh rangka apa step yang kita akan dapat, apa step yang bisnes ni sepatutnya berjalan. So bila kita ada ilmu, so semua tu memang akan connect the dots lah. Dan akhir daripada teori tu adalah kita punya adaptasi lah, iaitu kita apply kan ilmu-ilmu tu. So itulah daripada pandangan saya. Tambahkan lagi ilmu supaya kita akan jadi lagi yakin. Nadia, mungkin orang lain nak tambah ke? Kak Mira. Kak Mira ke? Orang lain. Nama tak dengar suara akak. Boleh Kak? Boleh, akak nak tambah je boleh. Okay, saya rasa maybe tak ada kot. Tapi betul lah, saya setuju dengan apa yang Pena cakap, start daripada bawah macam akak cakap. Sebab saya pun start daripada dropship. Lepas tu kalau takut tak apa, beranikan je. Sekejap, ada soalan lain tak? Rasa macam dah tak ada soalan lain. Ada soalan yang tertinggal ke? Kalau ada soalan tertinggal, angkat tangan. Ada soalan daripada Ashraf. Ada. Soalan daripada Ashraf.
Ashraf. Dia dekat atas ke? Betul-betul lepas soalan tadi tu. Selepas soalan daripada Khairina. Kalau kita, soalan daripada Ashraf. Kalau kita kontrol harga market, contoh jual kat depan lift Mahalah, orang jual dengan satu harga tapi kita jual lagi murah, macam mana? Crypto and stock dikira halal atau haram? Macam biasa, kita bagi Abang Syuk dulu. Sebaiknya korang yang cakap dulu sebenarnya. Abang yang tambah. Okay, first of all, abang ambil yang kripto dengan stok dikira halal atau haram. Bagi abang, stok tak ada masalah. In term of kripto, maaf, itu bukan abang punya bidang lah. Abang bukan ahli. Jadi kiranya dalam kes ni, kripto bagi abang dia masih dalam macam syubhah lah. Untuk abang lah, sebab abang tak tahu lagi. So abang no comment lah kalau untuk kripto. Tapi kalau untuk stok, okay, boleh kira halal. Okay, berbalik pada soalan first. Kalau kita kontrol harga market, contoh jual kat depan lift Mahalah, orang jual dengan satu harga tapi kita jual lagi murah, macam mana? Bagi abang benda tu tak ada masalah. Itu adalah salah satu strategi berbisnes. Macam kamu pergi ke pasar, yang pasar malam, ada dua gerai, satu jual nasi ayam harga RM5, satu jual harga RM5.50. Tapi RM5.50 ayam dia besar sikit. So dia punya strategi marketing adalah ayam lebih besar tapi mahal sikit. Yang satu lagi, ayam biasa tapi lagi murah. So bagi abang that's marketing punya teknik, so tidak menjadi masalah. Dalam kes ni kalau nak jual harga murah, tak jadi masalah. Dia dibenarkan. Okay, next. Jiha dan Idris. Bagi saya kalau dari segi isu-isu muamalat ni, kalau kita ada keraguan, saya rasa kita lebih baik refer. Kalau ada rasa macam ragu-ragu je, terus kita refer kepada orang yang mahir, macam ada ilmu tentang muamalat. Sebab saya rasa itu ada je majlis taklim pasal muamalat. So, saya kita pun sendiri kalau nak buat bisnes, kita kena mencari pun ilmu tentang agama sikit, buat muamalat. Macam tu. Dapat saya ada nak tambah? Untuk soalan yang first tu, pasal kontrol harga tu, saya punya pandangan sama macam Masyuk. Dan untuk kripto dengan stok tu, kalau untuk stok, pastikan kita tahu risiko lah yang kita risiko kita main stok tu. Lepas tu lagi satu, kita kena ambil counter-counter yang patut syariah lah. Yang lain tu mungkin tak ada masalah kot. Untuk kripto tu sebenarnya ada banyak perbahasan, panjanglah perbahasan dia. Ada kalau ambil qaul mufti wilayah, dia kata haram. Kalau ambil pandangan Dr. Daud Bakar dengan Dr. Zaharuddin, harus, tapi dia ada banyak syarat lah. So kenapa kalau ikut pandangan Ustaz Zaharuddin dengan Dr. Daud Bakar, mungkin akan ada macam sedikit kesalahan kecil. Apa-apa boleh rujuk balik website diorang, boleh Google je. So kenapa kripto ni ada yang cakap haram, ada yang cakap ada yang cakap harus, adalah kerana dia punya, yang pertama adalah dia punya volatility. Volatility ni macam naik turun harga dia adalah terlalu mendadak. So kejap-kejap dia boleh tinggi gila, kejap-kejap dia boleh rendah gila. So itu adalah daripada situ dia boleh jadi unsur gharar. Sebab apa? Sebab dia masuk kepada dia ada unsur gharar dengan riba tu lah. Lepas tu syarat yang syarat yang Ustaz Zaharuddin dengan Dr. Daud Bakar
tetapkan adalah kena main kripto tu bukan untuk pertukaran barang. Contoh kita beli something dengan kripto. So itu tak boleh. Tapi kalau untuk melabur, macam contoh kita masukkan duit dan kita beli kripto tu, lepas tu kita tunggu kita naik, kita tunggu harga tu naik, lepas tu kita jual. So itu boleh sebab kenapa tak boleh berdagang menggunakan kripto ni adalah sebab Bank Negara Malaysia tak iktiraf cryptocurrency ni. So bila Bank Negara tak iktiraf, so dekat situ Mufti kata tak boleh lah sebab dia tak diiktiraf oleh badan-badan lah. Dia ada panjang lah perbahasan dia, boleh tengok. Faham. Terima kasih semua ahli panel kita. Bagusnya. Okey. Saya nak cakap sikit, siapa yang tak isi feedback form tu boleh tekan link yang ada dekat chat box, lepas tu isi tu. Okey. Rasanya dah tak ada soalan lagi dah kan? Okay, rasanya dah tak ada. Okey. Nanti akan ada link untuk yang Google Form untuk baju. Semua ahli Faci team kena isi tau. Walaupun korang dah ada baju, nanti korang isi juga Google Form tu. Nanti link akan send dekat chat box. Okey. Lepas tu semua jangan keluar dulu sebab nanti kita nak ambil gambar. Okey. So macam okay, alhamdulillah nampaknya sampai kat sini saja forum kita pada malam ini. Saya nak cakap jutaan terima kasih dekat panel-panel kita dan juga terima kasih untuk semua yang sudi join dan luangkan masa pada malam ni. Okay, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Nas. Nanti jangan keluar dulu tau, nak ambil gambar. Ada dengar? Okay, nak minta cepatnya posing tu. Nak minta semua buka kamera, kita nak ambil gambar. Okay, cepat-cepat siapa yang nak grab tudung ke? Okay, senyum tahu semua? Satu, dua, tiga. Okay, lagi-lagi. Satu, dua, tiga. Okay, sekejap. Okay, last. Freestyle. Satu, dua, tiga. Alright, thank you. Terima kasih semua. Jangan lupa isi feedback form tu tau. Noted. Thank you semua. Terima kasih semua panel. Oh, main Among Us apaan? Bukanlah, tak. Terima kasih juga.